Hai semua, nama saya Cikgu Teo. Selamat datang ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, kita akan tengok bab 1 tingkatan 2 sains iaitu biodiversity. Topik pertama yang kita akan bincang ialah kepelbagaian organisma. Dalam bab 1 ini, perkataan yang paling penting ialah biodiversity. Biodiversity ini terbentuk daripada dua perkataan iaitu biology dan juga diversity. Untuk memahami definisi istilah ini, kita kena faham dulu apakah maksud biology dengan diversity. Biology bermaksud bidang sains yang mengkaji tentang benda hidup, manakala diversity maksudnya banyak jenis ataupun kepelbagaian. Jadi, bila kita cantumkan kedua-dua perkataan tersebut, definisi biodiversity ialah kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan. Ataupun dengan perkataan yang lebih senang, biodiversity maksudnya banyak jenis benda hidup ataupun pelbagai jenis benda hidup, kepelbagaian benda hidup. Sebab maksud organisma ialah benda hidup. Adik-adik semua kena ingat benda hidup atau organisma ini bukan sahaja haiwan dan tumbuhan ya, termasuk juga mikroorganisma, iaitu benda hidup yang sangat kecil di mana mata kasar kita tak nampak. Contohnya virus dan juga bakteria. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara yang digelar sebagai mega biodiversity. Maksudnya kita ada banyak jenis benda hidup yang terdapat di Malaysia. Kenapa? Ini disebabkan oleh iklim kita. Malaysia beriklim khatulistiwa. Iklim jenis ini sangat sesuai untuk banyak jenis haiwan dan tumbuhan untuk hidup di sini. Maka dengan itu kita dapat digelar sebagai mega biodiversity. Jadi kenapa adanya biodiversity, macam mana dia wujud? Disebabkan oleh dua faktor. Faktor ini sangat penting ya anak murid semua. Okey, soalan ini kerap keluar. Faktor pertama habitat, kedua cuaca. Contohnya di gurun dan juga di tempat kawasan kutub. Okey, yang sejuk. Dua-dua kawasan ini, dua-dua cuaca ini berbeza menyebabkan haiwan dan tumbuhan yang duduk di dua kawasan ni berbeza juga. Kita tengok lagi satu contoh. Tanah dan laut. Haiwan dan tumbuhan yang kita boleh jumpa dekat tanah dan laut juga berbeza. So, faktor wujudnya biodiversity ialah habitat dan cuaca. Jadi, adakah biodiversity penting untuk manusia? Jawapan dia ya. Kenapa? Pertama sekali, biodiversity membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Disebabkan adanya biodiversity, kita dapat pilih daripada banyak jenis haiwan dan tumbuhan untuk dijadikan makanan kita. Seterusnya, kita nutrien, penderbungaan dan interaksi antara organisma, contohnya haiwan dengan tumbuhan yang ada di gambar ini, ataupun haiwan dengan haiwan yang lain, tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Semua ini akan mewujudkan keseimbangan alam yang sangat penting untuk kita. Okey, kawasan yang kaya dengan biodiversity pula kita boleh bangunkan untuk menjadi tempat rekreasi. Contohnya Cikgu Teo sekarang ni duduk dekat Pulau Pinang. Dekat Penang ada taman botani di mana ada banyak jenis tumbuhan. Disebabkan keindahan pelbagai jenis tumbuhan ini, dia menjadi satu tempat rekreasi yang orang ramai suka pergi, termasuklah Cikgu Teo. Seterusnya, biodiversity juga menyumbang banyak ke dalam bidang perubatan. Tumbuhan herba banyak digunakan dalam pembuatan ubat dan juga kosmetik. Seterusnya, biodiversity juga membekalkan bahan mentah untuk industri. Contohnya kayu balak, buluh dan rotan adalah hasil hutan yang kita guna untuk buat alat muzik, perabot dan juga membina bangunan.
Seterusnya, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan serta cipta teknologi terkini dengan membuat penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan, iaitu biodiversity. Jadi itulah 6 kepentingan biodiversity terhadap manusia ya. Seterusnya, kalau biodiversity begitu penting, kita kena pandai urus biodiversity. Kalau tak, contohnya dalam gambar ini, kita tebang pokok tanpa ada apa-apa kawalan, apa yang kita akan lakukan ialah kita meninggalkan kesan yang sangat buruk terhadap biodiversity. Hutan ini adalah habitat bagi banyak jenis haiwan dan juga tumbuhan. Kalau kita tak menguruskan dia dengan bijak dan berkesan, akhirnya akan dimusnahkan. Jadi, apakah kaedah untuk kita memelihara dan memelihara biodiversity? Cikgu Teo akan tunjukkan 4 kaedah, iaitu cadangan Cikgu Teo ya. Ada banyak lagi kaedah. Yang pertama sekali, kita kena haramkan pembunuhan atau pemerdagangan, iaitu jual beli lah. Kita tak boleh nak jual atau beli haiwan dan tumbuhan yang endemik dan juga terancam. Apa maksudnya endemik ya Cikgu Teo? Jangan risau, Cikgu Teo akan terangkan. Endemik ataupun spesies endemik ni adalah spesies benda hidup yang di mana mereka hidup berkelompok di satu habitat yang terbatas kat satu lokasi tertentu sahaja. Contohnya haiwan dan tumbuhan yang hanya kita boleh jumpa di contohnya Malaysia ataupun Asia Tenggara. Dia boleh, haiwan jenis ini atau tumbuhan jenis ini hanya kita boleh menemui dia di satu lokasi yang tetap sahaja. Jadi, bolehkah awak bagi beberapa contoh haiwan dan tumbuhan yang endemik di Malaysia? Sebenarnya ada banyak tau. Cikgu Teo tunjuk beberapa contoh. Bunga pakma ataupun rafflesia, periuk kera, harimau Melaya, penyu belimbing dan juga gajah kedil Borneo. Inilah antara haiwan-haiwan atau tumbuhan yang endemik di Malaysia. Jadi kita kena haramkan pembunuhan atau pemerdagangan mereka. Okey. Seterusnya, kita juga kena protect atau melindungi habitat mereka, sebab itu tempat duduk mereka. Macam mana kita nak melindungi habitat dia? Kita boleh wujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuary hidupan liar. Kita juga boleh adakan program pembiakan. Okey? So, contohnya untuk tumbuhan, kita boleh adakan tapak semaian anak-anak benih untuk membantu penghutanan semula. Lepas kita tebang pokok, kita tanam balik pokok tersebut. Untuk haiwan pula, kita boleh ada pusat penetasan penyu di Malaysia, ada ya dekat Port Dickson. Dan kita juga perlu menggalakkan amalan kita semula untuk mengurangkan penebangan pokok. So, ini antara kaedah-kaedah yang Cikgu Teo boleh cadangkan. Apakah kaedah lain yang kita boleh ambil untuk memelihara dan memelihara biodiversity? Kalau adik-adik semua ada kaedah lain, silakan tulis dekat bahagian komen ya. Bagi siapa-siapa yang perlu nota yang Cikgu Teo tunjuk di sini, jangan risau, dekat bahagian deskripsi video ini ada link. Okey, adik-adik semua boleh klik dan download. Okey. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo untuk video ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.